Untuk kajian pada kali ini pula mengenai identiti yang mana ianya dilakukan di Pulau Pinang. Pemantauan ini dilakukan di beberapa tempat seperti kawasan Pasar Chaurasta, Georgetown, Penang Little India dan sekitarnya. Pemantauan dilakukan bagi melihat dari sudut warisan dan budaya, masyarakat, makanan, seni bina, sejarah dan juga pembangunan perindustrian dan ekonomi di Pulau Pinang. Berdasarkan sejarah, Pulau Pinang pernah dijajah oleh British dan meninggalkan kesan yang banyak. Nama-nama jalan yang ada di Georgetown pada hari ini juga berkait rapat dengan zaman British. Sebagai contoh, Lake Street, Julia Street, Pitt Street yang ada di persekitaran jalan Masjid Kapitan Keling, Church Street iaitu lebuh gereja, Armenian Street, Aceh Street dan banyak lagi. Jika dahulu, jalan-jalan ini mewakili penduduk-penduduk yang asalnya dari Aceh, Sumatera, orang Armenian, orang Serani, namun kini terdapat pelbagai kaum antara Cina, India, India Muslim, Melayu dan bangsa asing. Identiti turut dapat dilihat dari segi budaya dan seni warisan. Kerana Penang kebanyakannya terdiri dari pelbagai etnik, dari perbezaan ini ia melahirkan pelbagai budaya dan seni warisan dari kaum masing-masing. Contohnya seni Boria yang dimeriahkan oleh kaum Melayu. Boria dipersembahkan dalam bentuk nyanyian dan tarian yang merancakkan masyarakat di situ. Juga merupakan antara tarikan budaya yang mencuri perhatian masyarakat kerana keunikannya yang tersendiri. Selain itu, persembahan Chingay. Awalnya ia merupakan budaya kaum Cina untuk menjalankan adat istiadat mereka. Sejak Penang mengiktiraf Chingay sebagai antara tarikan pelancong di situ, ia mula memain peranan penting serta berjaya menarik hati kaum Melayu dan India dengan persembahan mereka. Masyarakat setempat di Pulau Pinang mempunyai keunikan dari segi bahasa. Sebahagian besar masyarakat Melayu di situ bertutur dalam lokal utara kerana kedudukan negeri itu yang berada di utara semenanjung Malaysia. Manakala kaum Cina majoritinya menggunakan bahasa Hokkien Penang versi utara dan India pula bertutur dalam bahasa Tamil. Terdapat juga kaum Mamak Muslim yang bertutur bahasa Tamil dan percampuran bahasa Melayu. Selain itu, segelintir masyarakat Penang bertutur dalam bahasa Inggeris dan Melayu, Menglish, kerana berlaku percampuran penduduk Melayu dan English di Pulau Pinang. Kepelbagaian bahasa yang ditutur oleh masyarakat setempat jelaslah membentuk identiti Pulau Pinang yang menarik perhatian ramai. Pulau Pinang juga dikenali sebagai syurga makanan bagi pencinta-pencinta makanan untuk mereka menikmati gaya masakan yang istimewa. Makanan yang paling terkenal adalah nasi kandar dan jeruk Pak Ali, yang mana ianya pasti akan dicari oleh pengunjung luar jika mereka datang ke Pulau Pinang. Banyak juga gerai-gerai yang menjual laksa, pasembut serta makanan laut seperti kerang rebus yang dapat dikesan dijual di Padang Kota Lama. Pulau Pinang juga termasyhur dengan makanan tradisional Cina yang dijual di tepi jalan, terutamanya di Pasar Chaurasta. Seni bina di Pulau Pinang merupakan antara tarikan utama para pelancong. Dari segi seni binanya tergambar pelbagai sejarah dan cerita. Kebanyakan bangunan di Pulau Pinang mempunyai unsur kebudayaan seperti Cina, India dan juga British yang mana menjadi bukti tentang sejarah dan kewujudan mereka di Pulau Pinang. Sebagai contohnya seperti Queen Victoria Diamond Jubilee Clock Tower, Kubu Cornwallis, Dewan Bandaraya, Masjid Kapitan Keling dan Ket Lok Si Temple. Tambahan pula, negeri Pulau Pinang juga merupakan sebuah negeri yang mengalami pembangunan perindustrian dan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya menara dan bangunan pencakar langit serta perusahaan kilang-kilang internasional yang mengkhususkan kepada penghasilan barangan elektronik, otomasi, komponen dan pembuatan. Oleh yang demikian, Pulau Pinang menerima tamparan hebat hasil kepesatan ekonomi menyebabkan kepadatan penduduk. Hal ini ditambah lagi dengan kesesakan jalan raya akibat terbinanya bangunan-bangunan di kawasan bandar serta kadar pengguna jalan raya yang semakin meningkat. Kesimpulannya, apa yang boleh dilihat berdasarkan pemerhatian dan juga temu bual yang telah dilakukan dalam kajian ini adalah identiti individu tersebut tidak hanya tertumpu pada satu aspek sahaja, ianya pelbagai. Seperti yang kita tahu, Pulau Pinang mempunyai pelbagai kaum, maka terhasillah percampuran bahasa, budaya, makanan
dan sebagainya. Sejarah dahulu yang berlaku di Pulau Pinang juga dikekalkan serta ada juga pembangunan yang melambangkan identiti Pulau Pinang, iaitu Jambatan Pulau Pinang. Dengan keunikan yang Pulau Pinang itu sendiri ada, ianya menjadi daya tarikan pelancong untuk datang ke sana.